Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa untuk belajar. Jom taruh tangan dan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan doa. Semoga Allah memberkati dan merahmati usaha kita untuk belajar pada hari ini. Apakah tajuk pelajaran kita hari ini? Jom kita baca pantun ini terlebih dahulu. Ikut Ustazah je. Pulau Sipadan biru lautannya, tarikan pelancong di seluruh dunia. Mari teroka hargai ni'matnya, agar subur iman di jiwa. Baiklah semua, tajuk pelajaran kita ada kaitan dengan pantun tadi. Rehlah, merehatkan minda merupakan tajuk pelajaran kita pada hari ini. Awak boleh merujuk buku teks muka surat 171 hinggalah 175 untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu selepas pembelajaran ini. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, Ustazah nak kamu semua berhimpuan sehingga selesai pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak akan dapat pertama sekali menyatakan maksud rehlah dengan betul. Yang kedua, murid akan dapat menyatakan adab sebelum rehlah. Seterusnya yang ketiga, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 adab semasa rehlah. Dan yang keempat, murid akan dapat menjelaskan adab selepas rehlah. Yang kelima, murid dapat menyenaraikan 3 kelebihan mengamalkan adab rehlah. Dan yang terakhir sekali, murid akan dapat mencadangkan tindakan yang boleh dipraktikkan ketika rehlah. Anak-anak, adakah kamu pernah mengunjungi, melancong, berkhemah ke mana-mana tempat pelancongan atau bercuti ke mana-mana tempat di dalam negara, dalam negeri ataupun luar negara? Ya, itulah namanya rehlah. Adakah kamu tahu maksud rehlah? Rehlah bermaksud pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Apakah adab rehlah yang kamu tahu? Okey, jom kita perhatikan satu persatu adab rehlah yang kamu mesti lakukan sebelum, semasa dan selepas rehlah. Adab sebelum rehlah. Sudah semestinya yang pertama sekali sebelum berrehlah, kamu berniat kerana Allah agar perjalanan kita menjadi ibadah dan mendapat pahala. Yang kedua, pilihlah tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Yang ketiga, pastikan sebelum kamu berrehlah, kamu mendapat keizinan ibu bapa untuk beriadah sekiranya mereka tidak bersama-sama kamu dalam aktiviti tersebut. Dan yang seterusnya, sebelum berrehlah, mulakan perjalanan atau rehlah kamu
dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa untuk keselamatan perjalanan kita. Sekarang, jom kita lihat adab semasa rehlah. Pertama sekali, pastikan awak menutup aurat dengan sempurna supaya maruah diri terpelihara dan elakkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, jagalah mata, telinga dan fikiran dengan hanya mengagungkan keindahan ciptaan Allah dan elakkan daripada melihat, berfikir perkara-perkara yang negatif. Yang ketiga, sentiasalah menjaga waktu solat dan tunaikan solat apabila sampai ataupun masuk waktu. Dan yang seterusnya ialah sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah di tempat kamu rehlah. Jom kita lihat dan amalkan adab selepas rehlah. Yang pertama sekali, pastikan sebelum awak meninggalkan tempat rehlah, kemas tempat rehlah atau tapak perkhemahan. Pastikan semuanya berada dalam keadaan bersih dan kemas. Yang kedua, sentiasalah mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dengan memperbanyakkan menyebut subhanallah sama ada ketika kita dalam perjalanan ataupun selepas kita berrehlah. Okey, dan yang terakhir sekali, ucapkanlah alhamdulillah apabila kita selamat sampai dari tempat rehlah ke rumah kita. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat apakah kelebihan yang akan kita perolehi dengan mengamalkan adab rehlah. Yang pertama sekali, apabila kita mengamalkan adab rehlah, fikiran kita akan menjadi tenang. Yang kedua, kita dapat mengenali budaya tempatan. Yang ketiga, kita dapat merangsang minda kita berfikir dengan lebih terbuka dengan keadaan sekeliling. Bab kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Yang keempat, iman di jiwa dapat dipertingkatkan. Keimanan kita terhadap kebesaran Allah juga akan bertambah. Yang kelima, kita akan mendapat banyak pengalaman melalui aktiviti rehlah yang kita jalankan dan melalui juga tempat yang kita berrehlah itu. Dan yang terakhir sekali ialah maruah diri kita terpelihara apabila kita sentiasa mengamalkan adab-adab rehlah. Kita telah sampai di penghujung pembelajaran kita. Sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, Ustazah nak berpesan, sentiasalah jaga diri di mana sahaja kamu berada. Praktikkan adab-adab rehlah yang telah kita pelajari, sama ada sebelum rehlah, semasa rehlah ataupun selepas rehlah. InsyaAllah dengan mengamalkan adab-adab rehlah ini, banyak manfaat yang akan kita perolehi untuk diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Ustazah akhiri dengan perkataan jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak pengalaman. Sehingga itu, terima kasih dan Assalamualaikum.